Apa Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Hai, apa khabar anda semua keluarga Apa Khabar Malaysia? Jadi permulaan hari ini adalah hari Isnin, edisi yang baru untuk program Apa Khabar Malaysia. Jadi saya harapkan anda semua terbawa-bawa keceriaan dan juga semangat kerana semalam kita tahu berlangsungnya final untuk Piala Dunia FIFA 2022. Saya sebut pun terbawa perasaan dia excited tu untuk Piala Dunia FIFA 2022. Akhirnya Argentina menjadi juara walaupun ianya sengit 3-3, akhirnya juga disebabkan penalti 4-2. Salah satu penjaringnya adalah pegol ataupun penjaring kesayangan ramai iaitu Lionel Messi. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Argentina pagi ini untuk menjuarai Piala Dunia FIFA 2022. Dan untuk pengetahuan anda juga semua, jangan lupa #kopi dulu, makan dulu. Pastinya program ini kami buatkan istimewa untuk anda daripada Old Town White Coffee. Dan seperti biasa, saya sentiasa ingatkan anda permulaan untuk minggu hari ini, mulakan dengan niat yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sejahtera hendaknya. Seperti biasa, untuk di program Apa Khabar Malaysia, kami nak bawakan kepada anda perkembangan berita semasa. Dan hari ini, pastinya saya tidak kesewarangan. Pastinya seorang lagi rakan tugas bersama dengan saya, Herlina, yang cukup manis. Silakan Herlina untuk perkembangan berita semasa di portalbernama.com. Silakan. Baik, terima kasih Saleha. Dan ini adalah laman Twitter bernama di mana antara berita yang disampaikan adalah operasi mencari dan menyelamat terus dijalankan awal pagi ini seawal jam 8 pagi untuk mencari baki 9 mangsa yang tertimbus di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm. Dan juga bertepatan dengan perkembangan ini, kita nak cerita juga bahawa semalam mereka telah menjumpai 4 bukti yang bagi menunjukkan bahawa perkembangan pencarian proses-proses mencari dan menyelamat. Mereka menggunakan refleksi gelombang untuk mencari mangsa. Namun setakat ini belum ada lagi petunjuk yang menunjukkan penemuan mayat. Namun ada penemuan-penemuan barang-barang milik mangsa yang dijumpai. Baik, kita juga nak tengok ini antara perkembangan yang dikatakan tadi bahawa 4 petunjuk baharu yang dinyatakan. Dan pihak bomba juga telah merehatkan beberapa anjing pengesan kerana mereka adalah keletihan. Dan apapun yang dikatakan, mereka juga akan meneliti semua kereta-kereta yang tersadai di kawasan perkhemahan untuk mengenal pasti mangsa, kerana 9 mangsa lagi tidak dikenal pasti. Baik, kita ke perkembangan seterusnya di mana apa yang menjadi perbualan untuk waktu ini di saat ini adalah pagi ini kita akan memulakan sidang parlimen pertama yang akan diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan antara yang menjadi tumpuan adalah pelantikan Dewan Ahli Dewan Rakyat, Speaker Dewan Rakyat dan juga usul undi tidak percaya. Baik, kalau kita lihat usul undi tidak percaya, pembentangan usul undi tidak percaya dan pelantikan yang di-Pertua Dewan Rakyat akan dibincangkan, dan ini akan menentukan keabsahan pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 November lalu sebagai seorang Perdana Menteri. Dan kita menggunakan sistem Westminster di mana jika kepercayaan itu tidak diletakkan kepada Perdana Menteri, the whole cabinet, iaitu kabinet perpaduan yang telah dibina sekarang ini akan gugur, dan kita akan berdepan dengan beberapa krisis perlembagaan yang memungkinkan pelantikan baharu. Namun selepas menandatangani MOU pada Jumaat lepas, saya kira ini bukan satu isu. Dan juga di kesempatan ini, pastikan anda bersama kami sebentar saja lagi kerana kami akan bersama tetamu untuk membincangkan tentang perkara-perkara yang akan ataupun mungkin dibincangkan untuk sidang parlimen pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan di kesempatan itu juga kita nak bercerita tentang keadaan banjir yang telah meningkat bukan sahaja di
Terengganu dan juga Perak. Namun mangsa juga meningkat di Kelantan. Dan kalau kita lihat antara kawasan-kawasan yang terjejas, kalau di Kelantan, kita lihat Kota Baru, Pasir Mas, Bacok, Tanah Merah, Pasir Putih, Kuala Kerai, Machang dan juga Jeli. Dan apa sahaja maklumat tentang banjir ini, anda boleh ke laman web publicinfo.water.gov.my dan pastikan kalau anda adalah antara mangsa atau berada di kawasan yang banjir itu, tolong jangan bermain atau berenang di kawasan yang ditenggelami air, kerana bukan sahaja risiko untuk banjir, tetapi anda juga akan merisikokan diri bila terdedah dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan air. Dan juga ingin kami ingatkan di sini supaya berhati-hati kerana di Terengganu seorang bayi telah menjadi mangsa pertama banjir di Terengganu. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Kita kembali ke rakan setugas. Kita akan bersama dengan rakan setugas Ikram Rosli untuk memberi perkembangan lebih lanjut tentang banjir di Kelantan. Silakan Ikram. Baiklah, terima kasih rakan penyampai Halina di Wisma Bernama. Kalau kita lihat begitu tepat sekali apa penyampaian yang disampaikan oleh Halina mengenai situasi banjir di Malaysia ketika ini, dan di Kelantan sahaja sebagaimana yang boleh saya kongsikan, jumlah mangsa banjir mencatatkan peningkatan berbanding malam tadi, di mana lebih 8,000 mangsa banjir telah pun ditempatkan di 80 PPS di 9 jajahan negeri Kelantan ini. Makna di negeri Kelantan ini hanya satu jajahan sahaja yang masih lagi belum dibuka PPS-nya, iaitu di jajahan Gua Musa. Di kesemua jajahan ada bermula daripada Kota Baru, Kuala Kerai, Machang, Tumpat, Tanah Merah, Pasir Mas, Jeli, Bacok, Pasir Putih, Machang, semuanya telah pun menempatkan jumlah mangsa banjir di PPS. Dan juga suka saya maklumkan juga ketika ini terdapat 6 sungai utama di negeri Kelantan telah merekodkan bacaan pada paras bahaya, antaranya seperti di Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas dan juga Sungai Golok di Kampung Jenok Tanah Merah. Itu situasi semasa yang boleh saya kongsikan mengenai banjir di negeri Kelantan pada pagi ini. Dan juga hujan ketika ini juga lebat, dan kita jangkakan sekiranya hujan lebat ini berterusan, mungkin akan ada lagi kawasan-kawasan yang akan terjejas banjir, terutamanya di kawasan-kawasan yang berisiko seperti di kawasan yang mudah dinaiki air seperti di kawasan Kota Baru ini. Dan kita harapkan agar hujan itu tidak berterusan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Jabatan Meteorologi telah pun menjangkakan hujan buruk, peringkat buruk akan melanda di negeri Kelantan ini sehingga 21 Disember depan, Disember ini. Dan boleh juga saya kongsikan jika semalam Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob juga turut memaklumkan dan menasihatkan kepada semua rakyat Kelantan khususnya supaya sentiasa peka dan berhati-hati ketika musim banjir ini, dan sekiranya diarahkan untuk berpindah oleh pihak berkuasa, dihendaklah berbuat demikian bagi mengelakkan sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, setakat ini saja laporan yang boleh saya kongsikan kepada penonton Bernama. Teruskan setia bersama kami kembali ke Wisma Bernama. Baik, terima kasih Ikram atas laporan itu tadi, dan mungkin sedikit saya kongsikan. Kalau di Perak pula, Jabatan Met Malaysia telah mengumumkan beberapa kawasan iaitu Kerian, Larut, Matang, Selama, Kuala Kangsar dijangka akan mengalami hujan berterusan sehingga esok. Dan kalau di Johor pula, setakat ini di Segamat kekal jumlah mangsa banjir sebanyak 75 orang, dan kalau kita lihat juga berdasarkan data dari Jabatan Pengairan dan Saliran, membuktikan Sungai Muar di Buluh Kasab dan juga di Segamat telah melepasi paras amaran dengan ketinggian 8.91 meter. Baiklah, kita terus ke laporan cuaca dari Met Malaysia. Silakan Saliha.
Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Bilik Berita. Jumlah mangsa banjir di Kelantan, Terengganu dan Perak mencatatkan pertambahan setakat malam tadi, manakala di Johor kekal seperti petang semalam. Di Kelantan, Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan memaklumkan jumlah mangsa banjir meningkat kepada 5,642 orang daripada 1,679 keluarga, berbanding 3,320 orang daripada 975 keluarga pada sebelah petang. 58 pusat pemindahan sementara PPS dibuka membabitkan 8 daerah, iaitu Kota Baru, Pasir Mas, Bachok, Tanah Merah, Pasir Putih, Kuala Krai, Machang dan Jeli. 7 sungai utama melepasi paras bahaya, iaitu Sungai Lebir di Kampung Tualang, Kuala Krai, serta Sungai Lanas di Air Lanas, Jeli. Selain itu, Sungai Golok di Kampung Jenok, Tanah Merah, Sungai Golok di Rantau Panjang, Pasir Mas, Sungai Golok di Kuala Jambu, Tumpat, Kampung Jenok, Tanah Merah dan Jambatan Melor, Bachok. Di Terengganu, situasi banjir semakin serius apabila angka mangsa terjejas terus melonjak kepada 3,785 orang daripada 1,068 keluarga, berbanding 1,866 orang daripada 512 keluarga. 76 PPS dibuka di 7 daerah, iaitu di Kuala Terengganu, Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Dungun, Kemaman dan Marang. Di Perak pula, 2 PPS menempatkan 49 orang daripada 16 keluarga setakat 8 malam, sekaligus menyaksikan peningkatan bilangan mangsa berbanding petang, iaitu 47 orang daripada 15 keluarga. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, beberapa kawasan membabitkan Kerian, Larut, Matang, Selama dan Kuala Kangsar dijangka mengalami hujan berterusan hingga 20 Disember ini. Di Johor, jumlah mangsa banjir di daerah Segamat kekal 75 daripada 21 keluarga dan masih ditempatkan di 3 PPS. Dalam pada itu, berdasarkan data Jabatan Pengairan dan Saliran, Sungai Muar di Buloh Kasab Segamat melepasi paras amaran. Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangka mengalami hujan sangat lebat berterusan sehingga Rabu ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, dalam kenyataan memaklumkan amaran cuaca tahap bahaya itu diramalkan berlaku di seluruh Kelantan dan Terengganu, manakala di Pahang melibatkan Jerantut dan Kuantan. Menurut Met Malaysia, hujan lebat berterusan pada tahap buruk dijangka berlaku di seluruh Perlis, manakala di Kedah membabitkan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang, Sik dan Baling bagi tempoh yang sama. Amaran cuaca tahap bahaya turut dijangka berlaku di daerah Hulu Perak. Bagi Pahang pula melibatkan Cameron Highlands, Lipis, Maran, Pekan dan Rompin. Sementara itu, Met Malaysia juga memaklumkan cuaca hujan berterusan tahap waspada di Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu di Kedah dan seluruh Pulau Pinang hingga Rabu ini. Selain itu, amaran tahap waspada dijangka berlaku di Perak, iaitu Kerian, Larut, Matang dan Selama serta Kuala Kangsar. Pahang membabitkan Raub, Bentong, Temerloh dan Bera, dan Johor melibatkan Segamat, Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi serta Johor Bahru. Luruan monsun yang sedang berlaku dijangka berlarutan hingga 24 Disember ini dan berpotensi membawa angin kencang, ombak besar serta hujan berterusan di negeri-negeri utara, Timur Semenanjung dan Timur Sabah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Amir Zan Muhammad Ali berkata, laporan daripada Met Malaysia memaklumkan keadaan itu juga akan menyebabkan ombak besar di perairan Laut Cina Selatan. Datuk Armizan berkata Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB yang diselaraskan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA mula diaktifkan sejak pagi semalam. Katanya semua PKOB negeri diminta memaklumkan kepada PKOB pusat berhubung sebarang keperluan dan isu yang memerlukan intervensi segera. Beliau menasihati penduduk terutama di kawasan yang dilanda banjir berwaspada dan sentiasa peka arahan pihak berkuasa. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat dan amaran semasa melalui laman web serta aplikasi My Cuaca di Google Play serta App Store untuk maklumat cuaca terkini daripada Met Malaysia.
Itu sekian laporan dari Bilik Berita. Assalamualaikum. Salam hormat. Alhamdulillah, suatu perkembangan yang sangat menarik dan bermakna dalam sejarah politik tanah air, di mana kita capai persefahaman atau permuafakatan dengan hala tuju yang jelas untuk membangun negara, menjamin supaya sistem politik kita stabil dan menumpu perhatian untuk mengangkat martabat negara kita sebagai negara yang maju. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Di samping itu, saya ingin juga mengumumkan bahawa bantuan-bantuan untuk isi rumah terhadap kemusnahan atau pembaik pulihan rumah-rumah yang telah diumumkan oleh pentadbiran kerajaan yang lalu, kita akan terus laksanakan. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan seperti yang kita telah maklumkan bahawa hari ini hari pertama persidangan Parlimen akan dijalankan dan akan diketuai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baiklah, dan sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang apa yang mungkin bakal dibincangkan, antaranya pelantikan Speaker Dewan Rakyat dan juga usul undi tidak percaya, apa kata kita bersama dengan wartawan Amir di Hospital Sungai Buloh untuk mendapatkan perkembangan tentang insiden tanah runtuh di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm. Silakan Amir. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas dari Wisma Bernama. Setakat malam tadi, kesemua 24 jasad mangsa tragedi tanah runtuh di Batang Kali yang ditempatkan di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh telah dituntut oleh keluarga masing-masing untuk proses selanjutnya. 3 mayat terakhir yang dituntut semalam membabitkan mayat sepasang suami isteri dan juga seorang anak lelaki mereka yang berusia 3 tahun. Manakala anak perempuan keluarga terbabit, kanak-kanak berusia 6 tahun masih lagi belum ditemui. Daripada jumlah keseluruhan ada 24 mayat yang dibawa ke Hospital Sungai Buloh, 8 adalah kanak-kanak, 11 wanita dan 5 lelaki. Terdahulu, kesemua mayat yang mangsa insiden ini dikenal pasti melalui 2 proses, sama ada proses pengecaman oleh waris ataupun melalui ujian fingerprinting. Dan setakat malam tadi juga, Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR belum berjaya menemukan 9 lagi mangsa yang masih hilang sebelum operasi tersebut ditangguhkan sehingga pukul 8 pagi tadi. Apa yang dapat saya kongsikan lagi di sini, pengamal media telah mula berkumpul di Hospital Sungai Buloh dan ada dalam kalangan mereka telah mula hadir di sini seawal pukul 6 pagi tadi. Dan setakat ini saja dapat saya kongsikan dari Hospital Sungai Buloh buat masa ini. Kita kembali semula ke Wisma Bernama. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada wartawan kita Amiruddin yang berada di Hospital Sungai Buloh. Dan seperti kita sedia maklum, kita tahu kejadian tanah runtuh di Batang Kali baru-baru ini memberikan
kesan dan juga impak untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan bagi saya sendiri secara peribadinya sedih dan takziah kita ucapkan kepada mangsa-mangsa yang terlibat, ya Herlina, dan juga kita harapkan supaya usaha yang masih dijalankan, usaha pencarian dijalankan ini berjalan dengan lancar, dan semoga yang mangsa yang belum masih lagi ditemui, kita akan menemui jalan terbaik untuk mencari mereka di lokasi tanah runtuh tersebut. Betul, dan pihak pengurusan Fathers Organic Farm juga telah mengeluarkan kenyataan di Facebook rasmi mereka dengan ucapan menzahirkan simpati dan juga ucapan takziah kepada semua keluarga mangsa korban akibat tragedi tanah runtuh itu. Apa yang menarik, apa yang dikatakan oleh mereka adalah bencana tiada rupa, cinta bersama kita. Kami sentiasa bersamamu, semoga yang terkorban berehat dengan tenang, takziah yang tulus dan mendalam kepada keluarga. Dan kita rasa ini adalah antara masa juga untuk memberi ruang kepada keluarga mangsa untuk menghadapi situasi sukar ini. Ya, baiklah, mungkin selepas ini kita juga akan bersama dengan wartawan yang bertugas, tetapi sebelum itu, sekali lagi juga kita harapkan dalam cuaca-cuaca yang suka diramalkan ini, suka untuk kita ingatkan kalau anda ingin melakukan aktiviti yang luar, haruslah anda semak kepada ramalan cuaca ya, supaya anda akan dapat tahu keadaan cuaca dan kejadian yang tidak diingini ini mungkin tidak akan berlaku ya. Betul. Dan antara yang menjadi perhatian juga, terdapat beberapa poster yang tular di media sosial di mana mereka-mereka yang kehilangan anjing kesayangan mereka di tapak kawasan tanah runtuh itu juga mencari anjing-anjing mereka yang mungkin tertimbus ataupun hilang di kawasan itu. Begitu tebal kasih sayang di antara manusia dan juga haiwan, dan apatah lagi kalau manusia bersama dengan manusia. Baik, untuk perkembangan lanjut daripada tapak insiden itu sendiri, apa kata kita bersama dengan wartawan Nazar di Batang Kali. Silakan Nazar. Silakan Nazar. Okey, baik, terima kasih rakan di Wisma Bernama berlintas langsung sekarang ini di Batang Kali bagi mengikuti perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat SAR insiden tanah runtuh di Batang Kali ini yang telah memasuki hari keempat. Dan operasi kini telah disambung semula pada pukul 8 pagi tadi bagi mencari 9 lagi mangsa yang masih hilang di dalam kejadian insiden tanah runtuh itu. Dan ia berikutan operasi pada malam tadi ditangguhkan atas beberapa faktor, antaranya cuaca dan juga faktor pergerakan tanah yang dikira boleh mengancam keselamatan petugas SA di sini. Dan selain itu 8.30 pagi tadi, 6 ekor anjing pengesan K9 telah pun tiba di lokasi SAR ini bagi memulakan tugas untuk mencari lagi baki mangsa yang masih berada di dalam kawasan insiden ini. Dan hari ini fokus pencarian member kami dimaklumkan sebentar tadi, pihaknya akan memberi tumpuan pada sektor A dan juga sektor C serta kawasan yang masih belum lagi digali. Dan untuk makluman anda juga, cuaca di sini sedikit berangin dan juga, namun sehingga jam ini kami masih lagi belum menerima lagi apa-apa perkembangan terbaru berhubung dengan penemuan mangsa. Dan untuk makluman anda juga, pada pukul 10 pagi nanti, satu sidang media akan diadakan oleh pengarah bomba Selangor Datuk Nur Azam Khamis bersama dengan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor iaitu Superintendent Sufian Abdullah dan juga agensi lain yang berada di sini. Dan kita recap sikit mengenai operasi semalam. Sepanjang operasi pada hari ketiga, SAR 9 mangsa belum lagi ditemui dan bomba memerlukan lokasi pencarian mangsa berdasarkan 4 petunjuk baru yang di insiden, terutamanya di kawasan tapak perkhemahan. Dan operasi juga pencarian menggunakan 3 kaedah iaitu jentera berat, anjing pengesan K9 dan juga ground penetrating radar GPR.
Dan setakat ini suasana di sini media sudah pun berada seawal jam 7 pagi tadi bagi melaporkan sebarang apa saja perkembangan berhubung insiden tanah runtuh ini. Dan saya kira setakat ini saja yang boleh saya kongsikan buat masa ini. Kami akan terus melaporkan apa saja perkembangan menerusi Bernama TV. Dengan itu kita kembali ke Wisma Bernama. Silakan rakan tugas. Baik, terima kasih kepada Nazar, wartawan di lokasi Tanah Runtuh Batang Kali, dan itu yang kita tahu operasi ini sudah memasuki hari yang keempat dan pastinya kita tahu mangsa ada lagi mangsa yang belum ditemui dan kita doakan supaya hari ini ada berita-berita di mana mangsa ini akan ditemui dan dalam keadaan ini doa yang terbaik supaya operasi ini berjalan dengan lancar dengan kerjasama banyak pihak saya kira ya Helena ya untuk operasi kali ini. Baik, dan untuk itu kita terus saja bersama dengan tetamu kita untuk membincangkan tentang citra Parlimen Malaysia penggal ke-15 bersama dengan tetamu kita. Kita ada Datuk P. Kamalanaden, Ahli Majlis Tertinggi MIC yang juga bekas Ahli Parlimen Hulu Selangor dan juga mantan Timbalan Menteri Pendidikan 1 bersama juga dengan Dr. Ikmal Hisan, Mattah, Pensyarakanan Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Baik, mungkin sebagai permulaan kita boleh tanya apa pandangan Datuk dan juga Doktor tentang kerajaan perpaduan yang baru saja dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Mungkin Datuk mulakan. Terima kasih Halina dan juga Saleha kerana sudi memberi ruang dan jemput saya bersama dua pengacara yang ternama di Malaysia ini. Terlebih dahulu sebelum saya memberi maklum balas kepada soalan tadi, saya ingin juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada semua keluarga yang terlibat. Dua perkara yang amat dekat dengan hati saya ialah saya pernah menjadi ahli Parlimen Hulu Selangor selama 8 tahun dan bencana ini berlaku di Hulu Selangor. Yang kedua, saya pernah menjadi Timbalan Menteri Pendidikan 1 dan ramai di antara mereka yang meninggal dunia ialah guru yang telah mengorbankan jiwa mereka untuk bersama anak murid mereka. Inilah dia guru-guru kita di Malaysia ini. Dan saya amat sedih dan ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan takziah kepada keluarga dan juga semua mereka yang terlibat, sahabat dan sanak saudara mereka. Untuk menjawab soalan yang dikemukakan tadi oleh Alina, saya rasa ini merupakan kerajaan perpaduan yang amat penting. Dan ini juga merupakan saranan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong supaya Malaysia dapat keluar daripada satu masalah politik, pimpinan politik dan dapat diuruskan secara kadar yang segera. Kerana kita sedar bahawa bencana musim tengkujuh dan kalau tidak ada tu kerajaan yang stabil, kita tidak dapat mengatasi masalah-masalah seumpama ini. Dan pada masa yang sama kita juga sedar bahawa tahun depan ekonomi dunia akan terjejas. Kalau tidak ada satu kerajaan yang stabil, kita akan menghadapi pelbagai masalah. Baik. Secara pandangan peribadi saya, ini merupakan langkah kanan yang cukup baik dan saya pasti kerajaan perpaduan ini akan dapat membawa negara ke satu tahap yang diharap-harapkan oleh rakyat Malaysia supaya kita dapat kekal sebagai sebuah negara yang dapat bersaing dengan ekonomi-ekonomi di serantau ini. Ya, baik. Pandangan Doktor pula bagaimana? Okey, terima kasih atas undangan ke Bernama TV. Secara peribadi saya melihat kerajaan perpaduan yang ditubuhkan pada kali ini adalah sesuatu yang unik. Barangkali selepas pilihan raya umum ke-15 kita berhadapan dengan situasi yang kita anggap sebagai hang parlimen ataupun parlimen tenggantung. Okey, jadi dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong, kita dapat lihat bagaimana idea atau cadangan kerajaan perpaduan ini daripada baginda sendiri adalah salah satu apa yang saya kira sebagai peristiwa yang sangat penting okey, dalam penubuhan kerajaan di sebuah negara. Dan kita tahu
dalam usaha menubuhkan kerajaan perpaduan ini bukan sesuatu yang mudah kerana dia melibatkan campuran daripada pelbagai parti, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, gabungan parti-parti Sarawak, GRS, Gabungan Rakyat Sabah dan juga daripada warisan dan parti-parti kecil yang lain. Jadi saya kira ini adalah satu pendekatan ataupun apa yang saya kirakan sebagai satu pengalaman yang unik buat negara kita, sebab kita dalam menghadapan dengan sebelum ini konflik dalam langkah Sheraton dan sebagainya. Jadi apa yang perlu sekarang ini adalah kita memerlukan satu kerajaan yang kuat dan utuh. Okay, jadi dengan kekuatan dan keutuhan kerajaan perpaduan ni, apa yang saya harapkan ialah kita boleh menghadapi cabaran-cabaran seperti yang Datuk katakan tadi, bencana alam. Tahun depan kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi dijangka, kan, dan juga kita jangan lupa aspek apa yang kita katakan hubungan sosial antara kaum, agama. Jadi ini satu agenda yang paling penting saya kira untuk kerajaan perpaduan, dan saya kira dengan pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat antarabangsa dan dibantu oleh jemaah menteri daripada pelbagai parti, saya kira Perdana Menteri dan Kabinet mampu untuk membawa apa yang kita katakan kerajaan perpaduan ini ke satu tahap yang lebih baik berbanding sebelum ini. Ya, baiklah. Kita nak kembali kepada Datuk. Kita pasti tahu waktu PRU hari itu adanya kemulut politik yang berlaku, tapi akhirnya tertubuhnya kerajaan perpaduan ini. Dan kita nampak ahli-ahli Dewan Rakyat di Parlimen ini kadang-kadang wujudnya ketidaksefahaman dan juga mungkin bertegang urat apabila mereka membahaskan perkara-perkara di dalam Dewan Rakyat. Tetapi pastinya di luar pula mereka masih lagi boleh duduk semeja, orang kata teh tarik, kopi bersama-sama. Jadi dinamik ini bagaimana Datuk rasakan mungkin boleh membawa kepada orang kata perkara ini strategi? perkara biasa. Saya pun bila masuk di Parlimen dulu, memang apabila isu-isu dibangkitkan, masing-masing kita sebagai ahli Parlimen ada agenda parti, agenda rakyat tempatan dan sebagainya. Apabila kita menghujahkan satu perkara dalam Parlimen, menjawab soalan dan sebagainya, atau membangkitkan isu-isu, kita akan berpegang teguh kepada pelbagai latar belakang kita. Contoh pegangan parti, maklumat yang ada pada tangan kita. Memang, dan kita akan beri segala-gala yang kita ada. Itu bukan satu situasi drama, kita penuh emosi. Apabila kita penuh emosi, akan berlaku maklum balas yang sedemikian rupa juga. Tetapi apa yang penting ialah segala apa yang kita bincang dan kita debat dalam Parlimen itu, apabila di luar Parlimen, kita manusia biasa. Kita akan cuba mengeratkan silaturahim, bukan saja di Dewan Parlimen, bukan saja di tempat-tempat kita minum kopi dan sebagainya, malah di majlis-majlis yang lain, majlis perkahwinan kita pergi, kita jumpa dengan ahli-ahli Parlimen yang lain, across the board, kita bersalam, kita bersembang, kita berbicara tentang perkara-perkara biasa. Tetapi yang penting tanggungjawab kita, tak kita lari daripada landasan kita, tanggungjawab kita. Apabila saya menjadi Timbalan Menteri Pendidikan, pelbagai soalan akan dibangkitkan oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, ahli-ahli Parlimen Pembangkang, dan apabila kadang-kadang ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional juga marah terhadap kerajaan. Tetapi sebagai Timbalan Menteri, tanggungjawab saya adalah untuk memberi maklumat yang tepat, fakta yang tepat, yang bukan saja dapat diterima oleh ahli Parlimen tersebut. Rakyat harus menerima jawapan juga. Ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang mungkin nak tanya soalan, tak sempat tanya soalan juga, harus dapat maklumat apabila saya memberi jawapannya. Apabila perkara ini berlaku, harapan ahli-ahli Parlimen sangat tinggi. Kerana banyak perkara yang ingin dibangkitkan, masanya suntuk. So dalam masa itu pelbagai emosi akan wujud, dan kita harus mengawal emosi. Walaupun kadang-kadang susah, ayat kita kadang-kadang ni terlajak. Apabila terlajak, terlepas kata, susah. Dan kata yang paling bahaya dalam senjata ialah lidah kita. Kalau lidah kita tak terurus, bencana juga. Bagaimana pula dengan pendapat Dr. Ikmal? Kita selalu sarankan ataupun menyebut tentang kerajaan ingin menerapkan semangat islah. Jadi bagaimana semangat islah ni dapat diperpanjangkan dalam Parlimen, sidang Parlimen kali ini untuk semua ahli Dewan Rakyat kita? Okey, kalau kita bercakap semangat islah, semangat perpaduan, kita harus faham bahawasanya apabila persidangan Parlimen ini berlangsung, apa yang patut ada dalam minda kita adalah
kita sebagai ahli parlimen ataupun sebagai wakil rakyat, mereka harus memikirkan kepentingan negara berbanding dengan kepentingan parti. Walaupun mereka duduk di dalam parti masing-masing, ada yang di blok kerajaan, ada yang di blok pembangkang. Jadi apabila persidangan parlimen ini berlangsung, kita harus fikirkan apa yang terbaik untuk negara. Okey, walaupun kita mungkin ada agree to disagree, ada bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi sebenarnya apa yang paling penting kepada saya ialah kita harus meletakkan kepentingan negara itu sebagai wadah yang utama, yang kita katakan yang paling penting. Sebab kita tahu sekarang ini kita berhadapan dengan bencana, kita berhadapan dengan cabaran ekonomi, keadaan sosial, keadaan politik, keadaan kaum, agama, dan juga kita memikirkan tentang aspek pembangunan antara bandar dan luar bandar, antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi pada saya yang paling penting melalui persidangan parlimen yang pertama ini ialah apakah suara rakyat yang ingin kita bawa. Baik. Okey, itu pada saya lah yang paling penting menjawab pada semangat islah itu sendiri. Bercakap tentang kekuatan kabinet yang dibina oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan hari ini ia akan teruji dengan adanya usul undi tidak percaya. Bagaimana Datuk dan juga Doktor melihat undi tidak percaya ini? Adakah ia akan membawa kepada perkara yang positif atau tidak? Okey. Pada saya, kalau kita lihat apa yang akan dilakukan pada persidangan pertama ni adalah undi percaya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dan kalau kita teliti dalam perlembagaan persekutuan, perlembagaan sebenarnya melalui perkara 434 menerangkan tentang undi tidak percaya. Okey, tetapi dalam kapasiti undi percaya itu pada saya adalah satu tauladan ataupun satu convention perlembagaan yang saya kira baik untuk dilaksanakan untuk menentukan apa yang kita katakan sebagai legitimasi kerajaan itu sendiri. Okey, jadi apabila Datuk Seri Anwar mencadangkan undi percaya ini dilakukan, pada saya ini adalah satu tindakan yang sangat positif dalam untuk kita mereformasikan keadaan politik di negara kita. Kerana kalau kita imbas kembali sejarah, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang ketiga melakukan undi percaya selepas Tun Hussein On, selepas pembagian Tun Abdul Razak pada tahun 1976, dan kemudian diikuti oleh semasa Tun Abdullah Badawi menggantikan Tun Dr. Mahathir pada tahun 2003. Jadi ini adalah perkara yang saya kira bukanlah sesuatu yang pelik, namun sepatutnya digalakkan. Mungkin satu ketika ini menjadi satu budaya politik ataupun kita katakan satu cara untuk menentukan keabsahan kerajaan. Jadi saya kira undi percaya dan juga undi tidak percaya ni sesuatu yang sangat penting dalam memastikan kestabilan kerajaan yang pertama, dan yang kedua kita nak memastikan amalan demokrasi kita ini semakin baik dan semakin matang. Sebab kita selepas pilihan raya ke-15 ini kita melihat kita telah melalui satu anjakan politik ataupun budaya politik yang berbeza. Sebab sekarang ni semua parti telah pernah berpengalaman memegang kerajaan persekutuan. Jadi saya kira dengan adanya undi percaya ataupun undi tidak percaya ni, saya kira itu akan membawa satu tahap kematangan politik yang lebih baik untuk negara kita. Baik, dan seperti yang kita sedia maklum juga, Jumaat lalu mereka telah menandatangani MOU iaitu oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Syafiq Abdal dan juga pengurusi JRS dan GPS, dan ada beberapa yang mengatakan bahawa perkara ini tidak berperlembagaan. Ada juga yang menyatakan bahawa klausa dalam MOU itu juga tidak berperlembagaan. Kita akan membincangkan tentang perkara ini, namun kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Saya telah meluluskan peruntukan segera sebanyak 12 juta ringgit bagi pembelian pam air yang berkuasa besar untuk diletakkan di 6 lokasi di kawasan-kawasan banjir, di mana air banjir itu terutama di kawasan air banjir termenung untuk dikeluarkan. Kemudian kita minta Peguam Negara bagi penjelasan tentang kontroversi tuntutan Batu Putih yang sekarang telah dipindahkan ke Singapura oleh ICJ, dan beberapa kesan sampingan
juga kita akan minta diteliti semula, dikaji supaya ada rundingan yang lebih bermakna dan segera dengan Singapura supaya tidak ada apa-apa masalah berbangkit dari sudut hubungan dua negara sahabat. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Baik, kembali di Apa Khabar Malaysia, dan pastinya kita tahu dalam musim-musim banjir ini banyak negeri yang telah terkesan, dan di antaranya salah satu negeri yang sedang mengalami banjir dan di negeri Kelantan. Dan oleh itu kita akan bersama dengan wartawan kita untuk menyaksikan laporan terkini banjir di Kelantan bersama wartawan kita Daud di lokasi. Silakan. Okey, di seluruh negara ketika ini menurut portal info bencana JKM, 6 negeri mencatatkan terjejas banjir dengan sejumlah 18,630 mangsa dari 5,534 keluarga di 268 PPS. Di Kelantan, di lokasi saya berada ini, 80 PPS dibuka melibatkan 8,637 mangsa dari 2,583 keluarga. Di Terengganu pula 181 PPS dibuka melibatkan 9,820 mangsa dari 2,899 keluarga. Pertambahan ini amat drastik berbanding awal pagi semalam, hanya 6 PPS dibuka di Kelantan dan 1 PPS di Terengganu susulan kesan buruk hujan berterusan di dua negara ini seperti amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Sementara itu, ada amaran berterusan melalui Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan semua jajahan dan daerah di Kelantan dan Terengganu, iaitu amaran tahap merah, iaitu hujan lebat berterusan tahap bahaya. Saya ulangi, tahap bahaya sehingga Rabu 21 Disember. Dan amaran ini turut meliputi dua daerah baharu di Pahang, iaitu di Jarantut dan juga di Kuantan. Sementara Laman Sesabang E-Banjir Negeri Kelantan setakat 6 pagi tadi menyebut taburan hujan tinggi di stesen Kuala Kerai dengan bacaan 65.5 mm, iaitu kategori yang sangat lebat. Juga di Jeti Kastaf Kota Baru 74 mm dan Pasir Mas di Ratau Panjang 84.5 mm. Manakala catatan aras air harian di 4 stesen iaitu di Sungai Lebih di Tualang dan 3 lagi di Sungai Golok di Jenub, Ratau Panjang dan Kuala Jambu pada paras bahaya. Manakala Sungai Kelantan di Tangga Kerai pada paras waspada. Sebelum saya pulang pada Jalan Tun Razak, saya ingin paparkan sedikit view ataupun pemandangan di sekitar Bandar Baru Tunjung yang ada dapat lihat di kaca TV, di mana air sungai di kawasan Bandar Baru Tunjung ini telah pun berlimpah dan telah pun menjejaskan beberapa banglo ataupun rumah di sekitar kawasan Bandar Baru Tunjung. Juga anda dapat lihat sawah di sekitar kawasan ini juga telah pun terjejas dan ditenggelami oleh air banjir yang telah pun daripada hujan terusan lebih daripada 24 jam daripada pagi semalam. Juga hampir terjejas ialah sebuah pasaraya besar di sekitar kawasan ini. Baik, itu saja dapat saya bawakan ketika ini dari negeri Cik Siti Kembang, Kuala Petarakan Sugas di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. Baiklah, terima kasih Daul atas laporan itu tadi. Baik, kita kembali membincangkan tentang Dewan Rakyat hari ini, dan sebelum kita berpisah tadi, Doktor kita ada bercerita tentang beberapa perkara yang dikatakan tidak berperlembagaan, MOU, KLOSA dan juga perlembagaan parti juga seperti parti DAP dan juga Amanah. Mungkin pandangan Doktor tentang isu tidak berperlembagaan ini. Okey, kalau kita membicarakan tentang ketidakperlembagaan ini, sebenarnya banyak aspek yang kita patut lihat. Pertama, kita harus faham MOU ni secara umumnya dia adalah bukan satu dokumen perundangan. Okay. Namun apabila kandungan-kandungan di dalam MOU itu sendiri
lead to elemen perundangan. Jadi tidak mustahil perkara itu akan menjadi satu aspek yang kita katakan sebagai salah satu dokumen perundangan. Namun apabila kita katakan ketidakperlembagaan ini, ada dua perkara yang kita harus lihat. Yang pertama adalah dari segi aspek perlembagaan persekutuan itu sendiri. Artikel 49A ataupun perkara yang baru dimasukkan di dalam perlembagaan itu memperuntukkan bahawasanya sekiranya ahli parlimen itu dipecat, keanggotaan parti ataupun keanggotaan ahli parlimen ataupun ADUN dia tidak terjejas berbanding apabila mereka digugurkan daripada parti politik. Okey, dan jadi apabila digugurkan daripada parti politik itu sendiri, kita harus lihat pula perlembagaan parti seperti mana yang disebutkan tadi, iaitu DAP dan Amanah telah mempunyai peruntukan di dalam perlembagaan parti masing-masing. Jadi persoalan tentang kesahan MOU ini pada saya sesuatu yang menarik untuk dilihat, kerana kita pun belum ada lagi test case. Ini barangkali mungkin satu ujian jugalah kan kepada kandungan MOU itu sendiri. Tapi walau bagaimanapun saya beranggapan MOU itu sendiri, walaupun ada pelbagai isu dan sebagainya, ini adalah sebenarnya satu dokumen yang sangat penting. Okey, dalam sangat penting dalam memastikan supaya kerajaan ini utuh dan juga mampu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka di masa-masa akan datang. Jadi kita harus melihat MOU ini sebenarnya lebih kepada satu aspek yang positif, sebab kita tahu MOU ni adalah budaya yang baru di negara kita. Kalau kita lihat sebelum ini, kita ada MOU antara kerajaan yang sebelum ini dengan Pakatan Harapan, dan selepasnya MOU yang sekarang. Tapi apa yang saya ingin lihat sebenarnya yang lebih penting pada saya adalah dalam satu amalan demokrasi itu adalah CSA ataupun kita panggil Confidence and Supply Agreement itu sendiri. Cuma barangkali ini mungkin satu permulaan yang baik. Mungkin selepas ini akan ada CSA ataupun sebab CSA ini satu amalan demokrasi yang kita seringkali lihat dia berlaku di negara seperti di United Kingdom. Terutamanya semasa Parti Konservatif gagal mendapatkan majoriti dan mereka terpaksa buat CSA dengan DUP pada tahun, kalau tak silap saya, 2010. Jadi saya kira dengan adanya MOU ini, dia menjadi satu langkah ataupun satu apa yang kita katakan sebagai satu cara untuk supaya parti-parti gabungan-gabungan parti politik ini intact each other, especially dalam terutamanya dalam membentuk sebuah kerajaan yang utuh. Jadi untuk mengatakan sama ada legal ataupun dari segi perundangan sah atau tidak, kita patut mungkin tunggu perkembangan yang selanjutnya. Baik, Datuk, sebagai ahli parlimen, kita tahu bahawa sebarang undian yang dilakukan di parlimen haruslah bersifat individu, bukan berdasarkan parti ataupun perlembagaan parti. Ia harus diundi berdasarkan keperluan rakyat itu sendiri. Namun kalau kita lihat DAP dan juga Amanah, mereka ada perlembagaan mereka sendiri di mana mereka tertakluk kepada apa sahaja yang parti katakan. Namun sebagai bekas ahli parlimen, adakah isu ini sebenarnya satu realiti di parlimen ataupun memang apa saja undian dilakukan secara neutral? Ketua whip kita ada. Masing-masing parti yang ada wakil di parlimen, dia ketua whip masing-masing. Barisan Nasional akan ada ketua whip. Dan ketua whip ni biasanya akan menjadi seorang ahli parlimen yang tak ada jawatan menteri atau timbalan menteri. Akan ada biasanya ketua parti lah, ketua whip. Akan ada seorang wakil dan beliau akan ditanggungjawabkan untuk memaklumkan keputusan yang diambil oleh pucuk pimpinan. Saya beri contoh, apabila satu-satu rang undang-undang dibentangkan untuk dibahaskan dalam Dewan, dan biasanya kita ada pandangan kita masing-masing. Rang undang-undang ini akan diberi kepada kita, akan beri tempoh masa yang secukupnya untuk kita baca, dan ada rang undang-undang ini yang akan melibatkan rakyat secara terus, direct effect on the citizens. Maka apabila perkara ini berlaku, tanggungjawab saya sebagai wakil rakyat ialah mengadakan satu dialog dengan bukan semua orang, tapi wakil-wakil daripada kawasan saya untuk mendapat maklum balas, feedback daripada mereka bagaimana keputusan ini. Dan biasanya kita kalau ada satu isu, akan ada satu sesi
yang akan diberi taklimat kepada kita. Ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional akan diberi taklimat oleh kementerian dan juga menteri. Dan sekiranya ada perkara yang kita tak setuju dalam undang-undang itu, di sanalah kita akan kemukakan. Okey. Kita maklum kepada menteri atau kementerian itu, kita tak setuju dengan rang undang-undang ini, ayat ini. Kerana ayat ini akan menjejaskan rakyat. Rakyat akan marah kepada kerajaan. Maka kita boleh cadangkan dalam sesi taklimat itu kepada menteri dan kementerian untuk tarik balik rang undang-undang. Dan banyak kali perkara ini telah berlaku di Dewan. Kerana kalau ahli Parlimen beri sokongan kepada satu keputusan, ahli-ahli Parlimen harus ada maklumat yang secukupnya. We are not rubber stamp. You just cannot give us a law, a bill to pass. No. Beberapa kali perkara ini pernah berlaku di Parlimen dan kita pernah mewujudkan masalah ini kepada kementerian dan juga menteri, dan rang undang-undang ini pernah dibawa balik dan dibetulkan. Begitu jugalah pengundian. Barisan Nasional dan juga Kerajaan Perpaduan ini sudah selesai mengadakan taklimat kepada ahli-ahli Parlimen mereka. Okey. Maka pagi ini kalau ada mereka di sana rasa akan ada keputusan luar biasa, ia tak akan berlaku. Okey. Dan bagi saya ini it's a facts that kita harus terima, kerana semua parti-parti telah pun membuat keputusan. Malah bagi saya, apabila kerajaan perpaduan ini pun telah ditubuhkan dengan kerjasama dengan semua blok Sabah, Sarawak, Semenanjung, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, sudah cukup. Lebih daripada 112 ahli Parlimen telah pun memberi sokongan kepada kerajaan ini. Maka saya rasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan menghadapi sebarang masalah. Dan mungkin soalan tadi tak terjawab secara sepenuhnya, tetapi dua perkara, kita akan mengikut saranan yang diberi oleh Ketua Whip, dan pada masa kita ada peluang untuk membetulkan keadaan dalam sesi-sesi taklimat seumpama itu. Baik, Doktor, kalau kita lihat tentang Sabah dan Sarawak, kita bercakap tentang Sabah dan Sarawak, terutamanya Sabah pada ketika ini, kita dapat lihat beberapa percanggahan politik GRS dan Bersatu, dan kalau kita lihat daripada isu ini dan juga Akta Anti Lompat Parti yang baru saja diluluskan, bagaimana kita nak melihat keadaan politik Sabah pada ketika ini? Okey, kalau kita lihatlah sejarah politik Sabah ni sebenarnya daripada dulu lagi konflik itu telah berlaku. Daripada tahun 1970-an, 80-an, kita tengok dalam banyak kelas perlembagaan saya sendiri pun banyak kes-kes berkaitan dengan ahli parlimen ataupun ADUN yang bertukar parti, isu berkaitan dengan pertukaran ketua menteri Sabah dan sebagainya. Dan kita melihat di sinilah keunikan ataupun norma politik yang berlaku di Sabah. Jadi walaupun kita mempunyai undang-undang berkaitan dengan lompat parti, kita faham dalam keadaan GRS penyokong kerajaan persekutuan sekarang, dan dalam masa yang sama GRS itu sendiri mengandungi parti seperti Barisan Nasional, Bersatu, dan kita lihat bagaimana di sinilah satu test case lah. Kan kita tahu ada ahli yang daripada Bersatu dan juga ada yang menyertai GRS dan sebagainya. Jadi ini sesuatu keadaan yang saya kira agak menarik untuk dilihat. Mungkinan akan ada perkembangan yang lain akan berlaku selepas ini. Jadi apa yang saya lihat, apa yang berlaku di Sabah ni sebenarnya satu yang pelik. Namun itu adalah resam ataupun adat ataupun berpolitik yang sana. Cuma apa yang penting sekarang adalah, apa yang penting pada saya adalah bagaimana kebajikan rakyat di negeri Sabah itu sendiri. Walaupun kita lihat pertukaran kerajaan berlaku, sebab pertukaran kerajaan ini sesuatu yang normal dalam demokrasi. Jadi apakah kesan ataupun kebaikannya kepada penduduk di negeri tersebut, di Sabah terutamanya, apabila GRS mengambil keputusan untuk menyertai kerajaan persekutuan? Kita lihat pelbagai inisiatif ataupun apa yang kita katakan sebagai satu kesan positif jangka panjang untuk kebaikan dan kebajikan penduduk di negeri Sabah itu sendiri. Okey, baik, Doktor. Kita nak teruskan kepada
Datuk, ya? Antara isu yang akan dibincangkan pada hari ini selain daripada usul undi percaya ialah pelantikan speaker. Kita tahu bahawa Tan Sri Azhar Harun telah turun daripada jawatan tersebut dan antara nama-nama yang disebut adalah mantan Adun Gurun iaitu Datuk Johari Abdul. Pertamanya kita nak faham apa sebenarnya fungsi speaker itu sendiri dalam parlimen dan juga pelantikan sekiranya berjaya dilantik Datuk Johari Abdul ini, bagaimana dia akan memantapkan fungsi parlimen itu sendiri. Yang Berhormat Johari mantan ahli parlimen Sungai Petani. Seorang pemimpin yang baik, mudah didekati. Saya kenal dia dan hampir pasti beliau akan dilantik. Saya berdoalah dia akan dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Yang di-Pertua Dewan Rakyat ini merupakan satu jawatan yang sangat penting. Dia pengurusi persidangan. Yang amat berhormat Perdana Menteri pun masuk dalam Dewan kerana tunduk pada dia. Dia mempengurusikan segala mesyuarat. Dan maka pelantikan ataupun yang akan berjaya menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat ini akan mentadbir parlimen khususnya Dewan Rakyat. Ini sangat penting. Itu jawatan yang sangat-sangat penting. Yang lebih penting daripada jawatan Yang di-Pertua Dewan Rakyat ialah Yang di-Pertua Dewan Negara. Upper House. Lepas tu the Lower House yang berhormat sekiranya dilantik pada petang ni Datuk Johari. Beliau mempunyai banyak tanggungjawab untuk menenangkan keadaan Dewan Rakyat yang sentiasa gemuruh. He will be the center person yang akan mengawal segala-galanya. Biasanya mereka akan memilih seorang yang tidak ada hubung kait dengan parti-parti politik. Tapi pernah ada kebiasaan sebelum ini, kita pernah lantik wakil seorang parti politik untuk menjadi seorang Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Dan tanggungjawab dia sangat penting kerana beliau akan mempengurusi segala jawatan kuasa dan sebagainya. Dan saya pasti beliau dapat melaksanakan tanggungjawab dengan cukup baik berdasarkan kepada pengalaman dan juga berbelakangkan dengan sokongan padat daripada Kerajaan Perpaduan. Terima kasih. Kita nak ucapkan terima kasih kepada dua-dua tetamu kita hari ini. Citra Parlimen Penggal ke-15 kali ini pastinya akan membawakan sesuatu yang cukup menarik kerana agenda-agendanya, terutamanya yang agenda yang ke-8 iaitu berkenaan tentang undi percaya juga. Dan kita harapkan dalam 2 hari sesi perbahasan dan juga sesi mesyuarat ini akan dilakukan. Diharapkan ianya berjalan dengan cukup lancar dan baik dan semoga mencapai kesefahaman. Dan seperti kita cakapkan sebentar tadi, walaupun kita mungkin ada sedikit orang kata apa tidak setuju, tapi kita boleh mencari calon yang terbaik di sidang parlimen kali ini. Dan nampaknya kita sudah mencapai ke hujung rancangan. Sekejap sahaja masa hari ini bersama dengan anda, saya Nur Saliha Azmi bersama dengan rakan pengacara saya Halina Pelavi. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.